Baik, bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai misi kemanusiaan dan juga usaha pencarian serta penyelamatan mangsa di Turki, kita akan terus bersama dengan Muhammad Syukur Tahir, Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia yang juga merupakan salah satu NGO yang menghulurkan bantuan dan juga misi kemanusiaan di sana. Assalamualaikum, Cik Syukur. Waalaikumsalam, saudara Hafizi. Baik, pertama sekali, kalau kita lihat ya, kawasan di selatan Turki ini menerima kesan ataupun impak yang terbesar susulan daripada gempa yang berlaku pada Isnin lalu. Mungkin dapat diceritakan suasana di sana bagaimana dan juga bagaimana misi bantuan kemanusiaan yang digerakkan di situ. Okey, pertamanya terima kasih saudara Hafizi atas kesudian menjemput Islamic Relief Malaysia untuk bersiaran bersama Astro Awani. Buat masa ini, Islamic Relief Turki dan Syria telah pun berada di sana untuk menyalurkan bantuan kepada penduduk yang terkesan, dan di samping itu mereka juga menjalankan analisa situasi semasa dan juga berada di sana untuk membantu di mana yang mereka dapat bantu ketika ini. Ya, kalau kita lihat juga, apa jenis bantuan yang mungkin ada keperluan yang mendesak pada ketika ini? Adakah ia hanya berkisarkan kepada barangan keperluan asas saja ataupun mungkin bantuan dari sudut tenaga manpower juga diperlukan pada ketika ini sebenarnya? Okey, berdasarkan penilaian yang dibuat oleh Islamic Relief di Turki, antara keperluan yang sangat mendesak ketika ini adalah makanan, ubat-ubatan dan juga barangan bukan makanan, non-food item seperti kemah, tilam, selimut dan baju sejuk. Kemusnahan akibat gempa bumi di Turki dan Syria juga menyebabkan kebanyakan jalan raya, peralatan, bekalan makanan dan keperluan terputus. Ya, dan di ataupun keadaan semasa di Turki pada ketika ini, bagaimana sebenarnya Islamic Relief Malaysia sudah digerakkan bantuan ataupun bagaimana, ataupun masih lagi menunggu mungkin pada ketika ini kutipan dana dan sebagainya barulah akan bergerak ke sana, ataupun bagaimana, sudah digerakkan atau bagaimana? Okey, sebenarnya beberapa jam selepas kejadian gempa bumi di Turki dan Syria, Islamic Relief Worldwide telah pun menyalurkan bantuan serta-merta ataupun dana sebanyak £500,000 untuk membantu mereka yang terjejas. Dan saya percaya Islamic Relief Worldwide juga adalah salah satu daripada NGO yang telah berada di situ awal, kerana kita mempunyai pasukan yang telah pun berada di Turki dan juga di Syria. Di samping itu, Islamic Relief juga telah melancarkan tabung rayuan kecemasan global sebanyak RM103 juta bagi menyediakan bantuan kemanusiaan segera kepada penduduk yang terjejas di Turki dan Syria. Ya, saya pasti pada ketika ini mungkin bagi NGO-NGO dan juga badan-badan yang ingin menghulurkan bantuan mempunyai kekangan ataupun cabaran mereka tersendiri. Apa antara cabaran yang dihadapi oleh NGO untuk ke ground zero ataupun kawasan yang terjejas, kawasan bencana ini sebenarnya? Salah satu daripada kekangan yang kita dapati ataupun cabaran adalah keadaan cuaca yang sejuk. Keadaan cuaca yang sejuk di kawasan gempa di Turki dan Syria adalah salah satu daripada kekangan dan cabaran yang dihadapi oleh para NGO di situ, di samping jalan raya ataupun komunikasi yang terputus di kawasan tersebut telah menyebabkan kemungkinan memberi cabaran kepada para NGO untuk bergerak dengan lebih efektif lagi di Turki dan Syria. Ya, dan di Turki itu sendiri bagaimana sebenarnya kolaborasi antara NGO-NGO ini dan juga kerajaan tempatan dibuat dan bagaimana sebenarnya koordinasi itu sangat penting terutama di kawasan ground zero itu? Ya, saya percaya dari segi koordinasi ianya amat penting kerana Islamic Relief Turki dan Syria mereka sentiasa bekerja sama dengan rapat dengan pihak kerajaan di sana untuk memastikan segala bantuan dapat disalurkan dengan secara efektif kepada mangsa-mangsa yang terlibat ataupun penduduk yang terkesan dengan kejadian gempa bumi di Turki dan Syria. Dan NGO-NGO
tugasnya memang akan menjalankan misi kemanusiaan di sana dan kita sebagai rakyat Malaysia yang berada di Malaysia pada ketika ini bagaimana sebenarnya kita boleh menyumbang apa yang kita mampu untuk memastikan mereka yang berada ataupun mangsa-mangsa di sana berada dalam keadaan selamat dan juga nasib mereka terbela di sana. Benar saudara. Di sini saya ingin mengambil kesempatan memohon dan menyuruh kepada seluruh warga Malaysia agar kita sama-sama berdoa semoga segala urusan penduduk yang terjejas di Turki dan Syria dipermudahkan. Saya juga merayu dalam suasana genting ini memohon kita semua untuk sama-sama menyumbang dan membantu menerusi tabung rayuan gempa bumi yang telah pun dilancarkan oleh Islamic Relief Malaysia dan kami menjemput semua rakyat dan warga Malaysia untuk melayari laman web kami di www.islamicrelief.org.my untuk maklumat lanjut. Baik, terima kasih kepada Muhammad Syukur Tahir, Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia atas kupasan sebentar tadi dan juga berkongsi maklumat terkini apa yang berlaku di Turki itu sendiri.